Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Daripada kitab Mukasyafat Ghaibiyah, daripada kitab Mukasyafat Ainiyah, terjemah kepada bahasa Melayu, daripada karangan Hadrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih. Mukasyafah yang pertama, di sini dijelaskan mengenai jalan tariqat yang tinggi mulia Hazrat Khajagan qaddasallahu ta'ala asrarahu, yang dimulakan sebagai tarikat Naqsyabandi dan telah mencapai kematangannya oleh Hazrat Mujaddid sebagai tarikat Mujaddidi. Engkau ketahuilah bahawa tawajuh masyayikh Mujaddidi adalah tawajuh yang istimewa. Dalam tarikat Naqsyabandi Mujaddidi, apabila sufi mencapai istihlak dan izmihlal, yakni hal keadaan fana, disebabkan oleh tawajuh dari masyayikh, dia akan menerima jazbah. Jazbah ini adalah jazbah yang sangat tinggi martabatnya, dan jazbah Naqsyabandi Mujaddidi tersebut, kerana ketinggiannya, sebarang jazbah yang lain tidak ada kesesuaian dengannya. Sebaliknya, ianya ada hubungan dengan nuqtah daerah ghaib. Perumpamaan untuk nuqtah tersebut adalah penghujung yang penghujungan, atau diistilahkan sebagai nihayatun nihayat. Dan perumpamaan bagi mansya' ta'ayun adalah qabiliyat jami'ah, iaitu ta'ayun Muhammadi. Itu adalah tafsiran yang menghubung-kaitkan di antara kesemuanya. Dengan cara yang sama, akan kelihatan pada para masyayikh tarikat Naqsyabandi Mujaddidi, dan tafsiran antara perhubungan tersebut boleh juga engkau katakan bahawa yang penghujung nihayat telah dimasukkan pada permulaan bidayat dalam tarikat ini. Ini adalah maqam di mana masyayikh tarikat yang mulia ini mencapai kemajuan yang tinggi selepas melakukan sair fillah. Kehausan mereka tidak dapat dipadamkan, dan mereka fana dan mustahlik mengalami istihlak di dalam nuqtah tersebut. Sebaliknya, mereka mencapai baqa' yang setimpal dengan kesediaan isti'adad mereka, dan sampainya ke nuqtah ini telah dikhususkan untuk wilayat Muhammadi. Untuk baqa' dalam nuqtah ini bermakna mengajak manusia kepada kebenaran secara am dan memerhatikan perbezaannya. Hanyalah orang-orang yang mencapai kesempurnaan dapat mencapai bahagian fana dan baqa' pada maqam ini dengan jalan ittiba'. Tarekah yang mereka para salikin Naqsyabandi Mujaddidi ikuti adalah bertentangan dengan jalan para ahli suluk. Ini kerana bagi mereka yang bukan Naqsyabandi, suluk mereka mendahului jazbah, atau selain dari jazbah Naqsyabandi Mujaddidi ini, terdapat suatu jazbah lain yang mendahului dalam jalan sufi mereka. Dan para masyayikh yang lain, apabila mereka sampai ke penghujung perjalanan mereka, sifat mereka bertambah sejuk dan menghalang mereka untuk terus menaiki ke peringkat yang lebih tinggi. Atas sebab inilah Hazrat Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, selepas beliau menyempurnakan perjalanannya dan mencapai fana dan baqa', beliau meninggalkan maqam ini, iaitu pada penghujung perjalanan Hazrat Ali karamallahu wajhah dan pengikutnya, dan menempuh atas jalan ma'iyat zatiyah dan sampai ke nuqtah penghujungan nihayah. Walaupun majzub, salik, mereka yang selain dari tarikah Naqsyabandi memiliki lebih banyak haba kehangatan dan membakar diri salik majzub,
Masih lagi mereka yang selain tarekat Naqsyabandi mungkin tidak sampai ke peringkat maqam majzub salik. Ini maqam majzub salik ini yang dalam tarekat Naqsyabandi. Ini kerana sampainya ke peringkat yang tertinggi adalah dikhaskan kepada mereka yang mengalami jazbah Naqsyabandi Mujaddidi. Atas sebab inilah sesetengah para masyayikh dari silsilah lain yang sampai ke penghujung muntahian, yakni para masyayikh yang sampai ke penghujungan hanya selepas mencapai fana dan baqa di dalam rumah ini, yang kesimpulannya adalah tanpa sifat dan tanpa warna. Sesetengah yang lain mencapai peningkatan di dalam rumah ghaib ini sebagai afrad. Mereka bertawasul dengan cinta mahabbat yang dikhaskan pada maqam tersebut. Bagaimanapun, sesetengah yang lain walaupun selepas sampai ke tempat ini, iaitu yang penghujungan, mereka keluar dari nuktah daerah ghaib lalu melakukan muzik, simak, dan ianya bertujuan untuk mendorong mereka terus mencapai peningkatan. Sebaliknya, salik di atas tarikah Naqsyabandi Mujaddidi ini, mereka mencapai peningkatan dalam jalan tarikah ini dengan jazbah ilahi semata-mata. Ini kerana sifat-sifat dan warna-warna tidak banyak di sini atas jalan Mujaddidi. Maka engkau mungkin tidak mencapai kemajuan oleh perkara sifat dan warna tersebut. Sebaliknya, jazbah adalah begitu kuat di sini. Ianya menarik dengan cepat. Jazbah ini adalah berhubung dengan titik akhir yang akhir nuktah nihayatun nihayat, seperti yang telah dikatakan sebelum ini. Sesetengah para masyayikh dalam silsilah ini yang telah sampai ke maqam yang sama telah diterangi dan diwarnai dengan nur maqam hujung yang penghujungan. Apa yang dicapai pada penghujung nihayat, mereka telah memperolehinya di dalam rumah ini, iaitu maqam Naqsyabandi, tanpa peningkatan seterusnya. Qutubul Muhaqqiqin Nasiruddin Khwajah Ubaidullah Ahrar rahmatullah alaih, yang lebih dikenali sebagai Hazrat Khwajah Ahrar, telah dimuliakan dengan nur nihayat pada maqam jazbah. Ia akan diterangkan apabila kita menceritakan tentang riwayat hidupnya nanti. Dengan cara yang sama, setengah para masyayikh dalam silsilah ini menyempurnakan suluk mereka dan sampai ke maqam wilayat, syahadat dan siddiqiyat. Walaupun mereka tidak sampai ke hujung yang penghujungan, masih juga cahaya nur nihayat penghujungan tersebut telah menerangi hati mereka dan kesannya musyahadah mereka menjadi lengkap. Selepas mencapai daulat kemuliaan jazbah ini, mereka memulakan perjalanan suluk sebagaimana kesannya mereka dapat memintas melalui jalan yang panjang dalam waktu yang singkat dan akhirnya mencapai tujuan yang dimaksudkan. Tarikah Khwajagan ini adalah berhubungan dengan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia dinyatakan di sini bahawa sekali seseorang bertanya Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang tarikah yang berkaitan untuk Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Ia adalah selepas Hazrat Abu Bakar telah mencapai jazbah dan suluk fauqani, dan ianya dinisbahkan dengan Hazrat Amir Al-Mu'minin Ali karamallahu wajhah. Hazrat Abu Bakar telah menjawab, "Tanyalah daku mengenai jalan di langit. Sesungguhnya daku mengetahui lebih banyak mengenai jalan di langit dari apa yang engkau ketahui mengenai jalan di atas bumi. Saluni min turuqis sama fa inni la a'lamu turuqis samawat minkum min turuqil ard." Dalam kenyataan di atas, kelihatan bahawa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mencapai jazbah yang berhubungan dengannya, dan beliau juga telah mencapai suluk yang berkaitan dengan Hazrat Ali karamallahu wajhah. Suluk Hazrat Ali karamallahu wajhah adalah sair afaqi, dan suluk ini iaitu Hazrat Ali karamallahu wajhah adalah berkaitan dengan sair afaqi. Sebaliknya, suluk tersebut iaitu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berkaitan dengan sair anfusi.
Suluk oleh Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut yang berkaitan dengan sair anfusi, ianya telah menggugurkan hijab di atas rumah jazbah dan menjadikan salik sampai ke zat yang ghaib, walaupun jalan tersebut adalah jalan untuk sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah sampai ke penghujungan nihayat jalan ini. Suluk fauqani adalah bertakluk dengan sair afaqi. Ianya telah diperolehi daripada kekhususan kenabian Muhammadi. Bagaimanapun ianya masih juga dikhususkan untuk Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Setiap satu dari 3 khalifah yang lain telah menempuh melalui jalan-jalan lain yang tersendiri dan juga telah sampai ke Hazrat yang Maha Ghaib. Jalan Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun diterangkan. Hazrat Umar Faruq radhiyallahu anhu juga memiliki jalan yang berlainan. Dengan cara yang sama, Hazrat Uthman radhiyallahu anhu juga memiliki jalan yang berasingan. Jalan suluk bagi para salikin untuk sampai kepada Allah Ta'ala adalah salah satu dari jalan khalifah yang 4 ini. Jalan Hazrat Ali karamallahu wajhah adalah yang paling terkenal. Kebanyakan silsilah sufiah telah sampai kepada maksud mereka melalui jalan ini, iaitu jalan Hazrat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dengan cara yang sama, jalan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah silsilah yang berbeza dan ianya adalah khusus kepada silsilah daripada Khajagan. Namun Syekh Sufi yang terkenal telah menempuh melalui silsilah yang selain dari 2 silsilah tersebut dan telah sampai ke maksud yang diinginkan. Oleh kerana jalan-jalan tersebut adalah rahsia, ia adalah sukar untuk menempuh di atas jalan tersebut. Sebagaimana syair yang diungkapkan, Naqsyabandi adalah kafilah para masyaikh yang ajaib yang sampai ke tanah haram melalui jalan rahsia yang ghaib. Jalan Hazrat Amir Ali radhiyallahu anhu adalah nyata zahir dan oleh itu jalan tersebut menjadi lebih terkenal. Dan jalan Hazrat Umar Faruq radhiyallahu anhu dan Hazrat Uthman Zunnurain radhiyallahu anhu adalah tersembunyi. Maka oleh sebab itu ia adalah sukar untuk menempuh melalui jalan-jalan mereka. Akibatnya Syekh Sufi telah memilih jalan yang lebih diketahui, iaitu jalan Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Seperkara lagi adalah bahawa Hazrat Ali radhiyallahu anhu datang kemudiannya di antara 4 khalifah. Dan sebab itulah tarikatnya lebih banyak mendapat nama dan lebih masyhur. Orang yang jahil menganggap bahawa tarikat daripada Hazrat Ali radhiyallahu anhu adalah sempurna dan tarikat daripada 3 khalifah yang lain adalah tidak sempurna. Aduh, kejahilan mereka. Oleh kerana mereka telah menempuh suluk di atas jalan Hazrat Ali radhiyallahu anhu, mereka telah menolak dan menafikan tarikat yang lain melainkan tarikatnya. Ini adalah perbuatan buruk. Sebagaimana syair yang diungkapkan, cacing yang tersembunyi di dalam batu, baginya itulah bumi dan itulah langitnya. Fakir telah melihat banyak sufi terkenal yang telah melakukan perjalanan suluk mereka di atas jalan Hazrat Umar Faruq radhiyallahu anhu. Malah Hazrat Ghausus Saqilain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih telah wasil sampai pada makam ghaib zat di atas jalan ini. Beliau menempuh melalui jalan Hazrat Amir Ali radhiyallahu anhu tidak lebih daripada fana dan baqa yang merupakan langkah pertama atas jalan kewalian. Hazrat Abu Sa'ad Kharas rahmatullah alaih juga menempuh suluknya di atas jalan Hazrat Umar Faruq radhiyallahu anhu. Mereka yang berfikir bahawa hanya tarikat Hazrat Ali radhiyallahu anhu sahaja adalah tarikat yang sempurna, nampaknya mereka tidak pernah mendengar sebuah hadis. Sekiranya ada lagi nabi selepas daku, nescaya Umar adalah orangnya. Sekiranya tarikat dari Hazrat Umar radhiyallahu anhu tidak memiliki kemampuan untuk membawa manusia kepada takmil, kesempurnaan dan ifadah yang berfaedah untuk orang lain, maka bagaimanakah dia ada kaitan dengan maqam kenabian? Ambillah iktibar, jangan menjadi orang yang tulul. Selepas Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Hazrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah menerima nisbat ini
dan beliau telah sampai kepada maksud melalui jalan dalaman. Selepas itu nisbat ini telah sampai kepada Hazrat Imam Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhum dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudiannya Hazrat Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu telah menerima nisbat ini melalui datuk sebelah ibunya, iaitu Hazrat Imam Qasim radhiyallahu anhu. Perkataan Hazrat Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memberikanku kelahiran yang kedua adalah merujuk kepada kedua-dua kewalian Hazrat Ali radhiyallahu anhu dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kerana seseorang tidak akan masuk ke alam malakut langit dan bumi sekiranya belum dilahirkan dua kali. Lan yalja malakut as-samawat man lam yulad marratain. Sebenarnya Hazrat Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu telah menerima nur daripada kewalian nenek moyangnya, dan ia ada kaitannya dengan suluk fauqani. Atas sebab inilah beliau telah sampai ke maksud melalui suluk fauqani selepas beliau mencapai jazbah ilahi, dan beliau telah menghimpunkan padanya dua nisbat, iaitu nisbat Hazrat Ali radhiyallahu anhu dan nisbat Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian daripada Hazrat Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, nisbat ini sebagaimana khazanah yang tersimpan di dalam peti amanah wadi'at telah sampai kepada Sultanul Arifin Hazrat Khwajah Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih qaddasallahu sirrahu melalui jalan ruhaniyah, iaitu jalan para wali. Dikatakan bahawa nur tersebut telah diletakkan di belakangnya sebagai benda amanah yang tersimpan agar ianya akan sampai kepada ahli pewarisnya yang sah. Oleh kerana Sultanul Arifin Hazrat Khwajah Abu Yazid rahmatullah alaih telah mengarahkan pandangan tawajuhnya ke tempat lain, tidak dapat difahami bahawa beliau mempunyai apa-apa hubungan dengan nisbah ini. Hanya apabila dia telah mengambil tanggungjawab membawa benda yang tersimpan ini sebagai amanah dengan menyampaikan nisbat ini kepada pewarisnya, barulah dapat difahami bahawa dia memiliki hubungan dengan nisbat ini. Kemudian nisbat ini telah sampai daripada Sultanul Arifin Hazrat Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih kepada Hazrat Syekh Abdul Hasan Kharqani rahmatullah alaih secara ruhaniyah. Kemudian daripada beliau, ia telah sampai kepada Hazrat Syekh Abu Ali Faramadi rahmatullah alaih. Kemudian daripada beliau, ia telah sampai kepada Hazrat Khwajah Yusuf Hamdani rahmatullah alaih. Kemudian nisbat ini telah sampai kepada pewarisnya yang sebenar dalam silsilah aliyah ini, iaitu Hazrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujdwani rahmatullah alaih, yang merupakan penghulu khawajagan ini. Di dalam kedudukan Hazrat Khwajah Abdul Khaliq rahmatullah alaih, nisbat ini telah terzahir dengan cara jazbah dan suluk afaqi yang telah menjadi kepujian yang khas Hazrat Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, dan dari keadaannya yang tersembunyi ia telah menjadi segar dan bertenaga. Beliau Hazrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujdwani rahmatullah alaih telah muruj atas jalan ini sehingga ke maqam siddiqiyat dan mencapai darjat aliyah yang tinggi dalam kamal kesempurnaannya dan takmil, iaitu kemampuannya untuk menyempurnakan orang lain. Di samping itu juga beliau adalah salah seorang daripada wali kutub. Hazrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujdwani rahmatullah alaih menafsirkan penghujung nihayat sebagai yad dasyat. Apakah makna yad dasyat? Akan disampaikan maknanya dalam risalah ini nanti dengan lebih mendalam insya-Allah. Dari Hazrat Khwajah Ghujdwani rahmatullah alaih, seterusnya sehinggalah kepada Hazrat Khwajah Naqsyaband rahmatullah alaih, kesemua syekh sufi dalam silsilah ini telah menempuh di atas jalan dalaman dengan sair anfusi sehingga ke hazrat yang ghaib melalui jazbah dan mencapai bahagian yang setimpal dengan kesediaan isti'adad kemampuan mereka. Apabila datang zaman Hazrat Khwajah Naqsyaband rahmatullah alaih,
Hazrat Khwaja Syekh Abdul Khaliq Ghujrwani rahmatullah alaih telah membimbingnya di atas jalan rohaniyat melalui jalan Uwaisi. Hasilnya beliau telah bergabung dengan nisbat yang sama, serupa dengan nisbat Hazrat Khwaja Abdul Khaliq rahmatullah alaih dari segi jazbah dan suluknya, dan beliau Khwaja Naqsyaband rahmatullah alaih telah mencapai kesempurnaan. Selanjutnya Hazrat Khwaja Naqsyaband rahmatullah alaih telah membimbing khalifahnya Hazrat Khwaja Alauddin Attar rahmatullah alaih dan Hazrat Khwaja Muhammad Parsa rahmatullah alaih untuk mencapai nisbat ini. Hazrat Khwaja Alauddin rahmatullah alaih telah mencapai kesempurnaan dalam nisbat wilayat, syahadat dan siddiqiyat, dan telah mencapai peningkatan di atas jalan ma'iyat zatiyah sehingga ke zat yang ghaib, dan telah sampai ke nuktah nihayat penghujungan, dan di sana beliau telah mencapai sejenis baqa, dan dengan baqa tersebut beliau telah menjadi qutubul irsyad. Sampai ke nuktah tersebut adalah perkara yang penting untuk menjadi kutub al-irsyad atau kutub al-madar. Ini kerana selagi seseorang belum mencapai fana dan baqa di atas maqam ini, yang mana seseorang sampai ke nuktah penghujungan, seseorang belum lagi sampai ke maqam kutubiyat, iaitu maqam wali kutub. Hazrat Khwaja Alauddin Attar rahmatullah alaih telah membangunkan tarekah untuk sampai ke maksud destinasi. Khalifahnya telah mengatakan tentang tarekah ini bahawa tarekah yang paling akrab atau yang paling dekat adalah tarekah Alauddin. Memang benar bahawa tarekah ini adalah tarekah yang paling akrab dan dekat untuk mencapai hujung yang penghujungan nihayat tun nihayat. Sedikit sekali di kalangan para wali yang telah mendapat daulat kemuliaan di atas jalan ini. Betapa tingginya martabat mereka yang telah membangunkan tarekat ini untuk sampai ke makam yang mulia. Hazrat Khwaja Muhammad Parsa rahmatullah alaih dan Hazrat Maulana Yaqub Charkhi rahmatullah alaih telah bersuhbat dengan Hazrat Khwaja Alauddin Attar, dan mereka telah mendapat faedah daripada tarekat ini. Anaknya yang soleh Hazrat Khwaja Hasan Attar rahmatullah alaih dan beberapa khalifahnya yang lain, termasuklah Hazrat Maulana Yaqub Charkhi rahmatullah alaih, telah menempuh atas jalan ini, dan mereka juga telah meletakkan para pengikut mereka di atas jalan ini. Hazrat Khwaja Ubaidullah Ahrar rahmatullah alaih telah mengambil bahagiannya daripada tarekah ini dari Hadrat Maulana Yaqub Charkhi rahmatullah alaih, sehingga kini khalifahnya iaitu Khalifah Khwaja Ubaidullah rahmatullah alaih telah membawa keberkatan tarekah ini dan salik mendapat faedah dari nur yang datang daripada mereka ini. Hazrat Maulana Yaqub Charkhi rahmatullah alaih telah bertawajuh terhadap yang ghaib dengan jazbah, dengan jalan anfusi dalaman seperti yang telah diterangkan. Pada masa ini adalah diketahui bahawa jazbah Khwajagan mempunyai dua jenis jazbah. Yang pertama, jazbah yang telah diterangkan pada permulaan risalah ini, dan kedua, jazbah di atas jalan ma'iyat. Apa yang menyebabkan keistimewaan Hazrat Khwaja Alauddin Attar rahmatullah alaih adalah beliau mengajarkan salik untuk menempuh atas jalan jazbah, iaitu di atas jazbah ma'iyat. Walaupun sesetengah wali-wali Allah telah menempuh di atas jalan ini, mereka tidak mendirikan sebagaimana institusi yang formal yang mengajarkannya sebagai suatu tarikat. Pencapaian terbesar yang dilakukan oleh Hazrat Khwaja Alauddin rahmatullah alaih adalah mendirikan tarikat ini dan membawa orang lain menempuh suluk di atas tarikat ini. Hazrat Khwaja Muhammad Parsa rahmatullah alaih telah berkata, "Aku berupaya untuk membawa seluruh makhluk kepada tujuan sebenar, iaitu ma'rifat." Dan walaupun beliau telah mencapai ke semua tingkatan kesempurnaan, gurunya Hazrat Khwaja Shah Naqsyaband rahmatullah alaih telah mengarahkan beliau untuk mengikuti Hazrat Khwaja Alauddin Attar rahmatullah alaih, kerana Hazrat Khwaja Alauddin rahmatullah alaih sahaja yang mengajarkan jazbah yang tinggi ini, iaitu di atas jalan ma'iyat. Hazrat Khwaja Bahauddin Naqsyaband rahmatullah alaih
telah mengarahkan semua pengikutnya untuk mengikuti Hazrat Alauddin rahmatullah alaih selepas kematiannya. Oleh kerana itu, Hazrat Khwajah Muhammad Parsa rahmatullah alaih telah mengambil baiat dari Hazrat Khwajah Alauddin Attar rahmatullah alaih setelah kematian Hazrat Shah Naqsyabandi rahmatullah alaih. Sebenarnya Hazrat Khwajah Alauddin Attar rahmatullah alaih adalah merupakan rahmat yang besar di dalam silsilah Naqsyabandi yang mulia ini. Sehingga kini semua orang dalam tarekat ini, sama ada mereka Attari atau Ahrari, telah mendapat petunjuk dengan nur penunjuknya, dan tarekat yang telah dibangunkannya telah memberikan nur kepada para salikin, dan mereka mendapat faedah di atas jalan ini. Hazrat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, telah datang ke dunia ini di atas jalan ma'iyat untuk membimbing semua makhluk. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Hazrat Umar Faruq radhiyallahu anhuma juga telah menempuh dan mengambil jalan ini. Jadi sekarang kita mengetahui tentang ketinggian kedua-dua makam jazbah ini. Jalan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jazbah pertama yang mana munculnya jazbah Naqsyabandi, dan jalan nuzulnya, jadi jalan uruj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jazbah pertama yang mana munculnya jazbah Naqsyabandi, dan jalan nuzulnya adalah jazbah yang kedua, iaitu jazbah di atas jalan ma'iyat, yang mana munculnya jazbah yang dikatakan oleh Hazrat Khwajah Alauddin Attar qaddasallahu sirrahu. Jadi itu sikit sebanyak daripada mukasyafah ainiyah, daripada makrifat yang terhasil pada Imam Rabbani Mujaddid Al-Usani rahmatullah alaih tentang perjalanan tarekat silsilah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ni, yang mana Khalifah Shah Naqsyaband iaitu Khwajah Alauddin Attar, dialah yang bertanggungjawab kira menyusun, membangunkan jalan tarekat tu dengan secara bentuk yang formal, ya, dibina madrasah dan melatih murid-murid untuk sampai kepada maksud penghujungan bagaimana yang telah ditarbiahkan oleh Shah Bahauddin Naqsyaband. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sedikit sebanyak kefahaman, keupayaan, kekuatan untuk kita ittiba' atas jalan jazbah untuk sampai kepada makam penghujungan nihayah, seperti mana para masyayikh kita telah sampai kepada makam penghujungan tersebut. Mudah-mudahan dengan sahabatan, pendampingan kita dengan ruhaniah para masyayikh ini dapat membawa kita untuk mencapai kepada ahwal jazbah penghujungan tersebut. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala beri kita kurnia taufik. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.